Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada siri 6 ya dalam tadabbur surah An-Nisa. Surah yang penuh dengan hukum hakam yang berkaitan dengan kekeluargaan, berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan anak yatim dan juga sebenarnya banyak lagi yang lain, hubungan sesama masyarakat, tentang keimanan dan sebagainya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan kalau kita banyak mengulang cerita anak yatim, cerita wanita kerana itulah memang yang banyak di dalam surah ini. Dan pagi ni mudah-mudahan kita semua ceria, bersedia untuk menerima, mengkaji ayat-ayat seterusnya. Dan hari ni kita sampai kepada sebenarnya ayat 7. Tetapi Bunda nak ulang sedikit ayat 6, mungkin hari tu kerana masa agak suntuk, Bunda kurang sampaikan. Kita tengok dulu siapa yang dah ada. Saya kira Kamisah boleh jadi. Okey, Kamisah, Waalaikumsalam dia kata. Seterusnya, siapa ni? Wadi Ahmad Izan Jadi, kita amat... saya amat berasa bersyukur kehadrat Allah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga begitu. Kerana ini adalah surah yang berapa Kahfi, Taha, Mulk. Okay. Ini adalah surah yang kelima dan ini adalah kali pertama Bunda membaca surah yang agak panjang. Dan kerana surah ini banyak membabitkan hukum, jadi kita perlu berhati-hati dan perlu sangat untuk mengkajinya atau kerana ia berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Kadang-kadang kita ada perkara yang kita rasa tidak, kita fikir sukar untuk membuat keputusan, maka rujukan kita adalah Al-Quran. So kita nak tahu contohnya lah nanti kita ada tentang pewarisan, tentang talak, tentang siapa yang haram kita nikah, siapa yang tak haram. Semuanya ada di dalam Al-Quran dan kadang-kadang bila dia tidak diperincikan maka ada hadis Rasulullah yang memperincikannya. Dan sebab itu kita panggil tadabbur supaya kita boleh refleks dalam kehidupan kita berdasarkan kehendak ayat Quran itu yang dibantu penjelasannya, pencerahannya oleh hadis. Jadi kadang-kadang kalau kita baca Quran saja dia agak ringkas dan mungkin tidak clear atau tidak
tidak jelas, maka kita rujuk beberapa hukum hakam yang lain untuk menentukan kebenarannya. Okey, macam Bunda sebutkan, hari tu kita sudah sampai kepada ayat 6 telah pun kita selesaikan, tetapi Bunda ulang sikit hari ni kerana mungkin hari tu yalah, kita masa tinggal berapa minit, jadi saya cakap laju sikit. Kita ulang balik. Saya sebut tadi jangan kita rasa bosan dengan cerita anak yatim. Kita tidak boleh bosan sebab dia banyak berlaku dan banyak berhadapan dengannya dalam kehidupan seharian. Sama ada kita memang mempunyai ada anak yatim yang di bawah jagaan kita, ataupun kita ini hanya sebagai ahli masyarakat yang ada anak yatim dalam masyarakat kita. Itu semua adalah memberikan pertanggungjawaban kepada kita untuk melihat kebaikan yang mesti ada pada anak yatim. Okey, para sahabat yang dikasihi Allah, hari itu kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Dan ikhtibarlah ataupun ujilah anak yatim itu kemampuannya untuk mengurus harta hatta iza balagun nikah, sehingga mereka sampai kepada umur yang boleh bernikah. Ini yang Bunda ingat tidak jelaskan hari itu. Apakah yang dikatakan umur boleh bernikah? Boleh bernikah ni maksudnya dia telah akil baligh. Baligh ini dengan beberapa tanda yang diterangkan oleh para ulama, iaitulah kalau lelaki dia telah pun bermimpi keluar mani atau ada keinginan jantina sehingga dia bermimpi, dan ini adalah perkara normal bagi anak lelaki. Maka dia itu dikatakan balagun nikah, dia sudah boleh bernikah. Boleh tidak berarti mesti bernikah. Boleh bernikah. Begitu juga anak perempuan, tandanya ialah mereka telah pun haid, termasuk juga mimpi tadi. Tetapi maksudnya mungkin walaupun umurnya belum lagi 15 tahun, sekiranya mereka tidak haid dan tidak juga bermimpi sehingga umur tertentu, sebahagian ulama mengatakan umur yang dikatakan baligh ialah 15 tahun. Kalau kita tengok pun secara logiknya 15 tahun itu anak-anak dah besar selepas dalam tingkatan 3. Dan dalam keadaan ini kita dah boleh melihat mereka mampu atau tidak menguruskan harta. Okey. Dan apa sebenarnya yang kita mahu lihat dari segi ujian tadi, dia boleh mengurus harta ataupun tidak. Ni yang Bunda hari tu baca laju sikit dan hari ni Bunda terangkan fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dia kata kalau kamu dapati mereka telah pun rushd, balagur rushd, telah bijak, cerdik, tapi pengukuran bijak di sini mengikut pandangan ulama yang lebih rajih, lebih kuat, iaitulah mereka yang salahul aqli wa salahud din. Salamatul aqli wa salamatud din. Maksudnya akalnya sejahtera dan agamanya juga ada. Maknanya kalau agama dia tak, dia tinggal solat, dia tinggal itu, dia tinggal ini, tidak salamatud din. Dia tidak kalau sebenarnya orang tidak bertanggungjawab tentang hukum Allah itu, sukar dipertanggungjawabkan tentang harta. Dan kita juga menyebutkan di sini bahawa salah al-aqli ini maksudnya pemikirannya. Pemikiran ini ada dua perkara. Pertama, mungkin memang mereka dikatakan kurang dari segi akal. Contohnya dia Down syndrome, autism, dan ataupun ada perkara-perkara yang tidak otaknya tidak berapa, pemikirannya tidak berapa sesuai. Tetapi ia termasuk juga dia tidak ada penyakit, tidak ada
mengalami sindrom yang lain yang telah disebut, tetapi dia tidak boleh lagi menimbang tara yang baik dan yang buruk. Kadang-kadang ada orang lambat matured orang kata. Dan para ulama juga menceritakan meskipun mereka telah sampai umur baligh, tetapi tidak lagi salahul aqli, walau syaikhan, kata ulama yang menulis di sini, walaupun mereka telah tua, syaikh macam saya ni syaikhah, telah tua, umur 100 tahun pun, kalau akalnya masih tidak, maksudnya mereka mungkin mengalami memang sindrom tertentu, maka tidak boleh diserahkan harta kepadanya. Sama ada harta itu diurus oleh walinya, penjaganya, ataupun diserahkan kepada penguasa ataupun kepada pihak pemerintah. Kalau ditakuti walinya tidak mampu menjaga harta itu kerana mengambil masa yang lama, kalau mungkin kanak-kanak, kita kata sampai umur dia 18, 19 dia dah boleh mengurus harta, diurus sementara oleh penjaga atau kerabatnya. Tetapi apabila kita kata dia agak bermasalah dan mengambil masa yang lama beratus tahun, nanti matilah penjaga, berpindah dan menimbulkan perkara yang sukar, maka diserahkan kepada pemerintah untuk menguruskannya. Hari itu Bonda ada sebutkan, kita boleh saja menyerahkan kepada dengan persetujuan ramai, persetujuan, ada saksi, mungkin dia ada lagi bapa saudara yang lain, ada datuk, ada abang, maksudnya keluarga lah berbincang dan mereka mungkin boleh menentukan kalau wang lah contohnya boleh diserahkan kepada bank dan dikeluarkan kadar-kadar tertentu untuk anak tadi. Okey. Kemudian yang lain tu saya dah terangkan wala ta'kuluha israfan, jangan kamu makan secara membazir. Sebenarnya ini ada sebab turun ayat ini ataupun sebab nuzulnya. Diceritakan bahawa mana saya pula tertinggal. Diceritakan bahawa nuzilat, dia kata innaha nuzilat fi Sabit bin Rifa'ah wa fi ammihi. Sabit bin Rifa'ah ini dia kata anna Rifa'ah tuwfiya, Rifa'ah tu meninggal wa taraka ibnuhu wa huwa saghir, dan dia meninggalkan anak kecil. Fa'ata ammu Sabit ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sabit pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata inna ibnu akhi yatim, aku ada anak saudara yatim, fi hijri, dia di bawah tanggungan aku ataupun penjagaan aku. Fama yahillu li min malihi, apa yang harus bagiku daripada hartanya. Wa mata adfa ilaihi malahu, ketika bila aku boleh bagi hartanya. Fa anzalallahu ta'ala hazil ayah, maka turunlah ayat ini wabtalul yatama. Jadi ragu Sabit ini ragu dia ada anak nak beri ataupun tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk Muhammad menyampaikan kepada yang bertanya tadi jawapannya. Dia kata bila dia ni saya ada anak yatim yang kecil yang di bawah jagaan saya dan dia ada harta. Bila boleh saya beri harta ini diuruskannya. Maka turun ayat ini sebagai penjelasan, walaupun di sini penjelasan kepada Sabit, sebenarnya penjelasan kepada semua para penjaga yang mahu menjaga yang menjaga anak yatim supaya jagaan itu, pengurusan harta itu berjalan dengan baik. Okey. Maaf suara pagi-pagi ni bukanlah pagi sangat tetapi tak bercakap lagi agaknya, bercakap gitu-gitu je dengan ringkas-ringkas saja dengan suami, maka dia agak
parau sedikit. Selalu ada hantar panjang-panjang. Oh, Nur Hisham. Okey, Nur Hisham, saya tak boleh pin lama-lama bila saya beri peluang kepada sahabat kalau nak baca apa yang dipin itu. Okey. Dan kita melihat itu hukum untuk harta anak yatim. Sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-7. Yang tajuk yang Bonda berikan di dalam Facebook pagi tadi, iaitulah tentang hak pewarisan kepada lelaki dan wanita. Saya tak jumpa pula ayat ni dalam kitab saya ni. Okey. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiba. Okey. Jadi ayat ini jelas ya, dia kata bagi lelaki, ni Syam juga mungkin dia post tadi. Okey, bagi lelaki ada bahagiannya. Bagi lelaki itu ada bahagiannya daripada peninggalan kedua ibu bapanya. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidan. Bagi lelaki itu ada bahagian ataupun ada hak dalam pewarisan yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapanya ataupun yang hampir macam adik-beradik ada anak, so itu mereka ada hak. Nanti ada satu ayat selepas ini nanti yang membicarakan secara detail. Dan dikatakan bahawa ayat 7 ini adalah sebagai pembuka ataupun sebagai satu kalau dalam penulisan bahasa Malaysia kita panggil sebagai satu penerangan awal ringkas untuk masuk, macam kita buat pendahuluan lah begitu tentang warisan. Dia terangkan dulu bahawa lelaki dan wanita itu ada hak dalam pewarisan. Sebab itu dia kata lirrijali nasibum mimma tarakal walidan. Lelaki ada bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh bapa atau ibunya. Bapa dan ibunya. Dan wanita juga mempunyai hak dengan apa yang ditinggalkan oleh bapa dan ibunya. Malahan al-aqrabun. Akrabun kalau bapa dia meninggal dia dapat. Kalau suami dia itu panggil akrab, wanita juga dapat. Suami juga akan dapat kalau isterinya meninggal. Maaf nak minum dulu. Kemudian dia kata mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda. Sikit atau banyak itu adalah harta bahagian yang telah ditentukan. Janganlah pula bila bapa kita meninggal, harta dia sikit kan. Kita dah habiskan masa dia hidup, kita habiskan tu maksudnya ialah kita nak belajar, kita banyaklah pengurusan dan sebagainya. Bila dia mati, hartanya sikit. Ada pula yang tamak. Kerana sikit dia, biarlah aku dapat, aku anak sulung, dia kata. Datang yang bongsu, saya lah yang dapat banyak sebab saya yang jaga mak saya, anak bongsu, saya banyak duduk dengan mak. Saya banyak duduk dengan bapa dan sebagainya. Tak boleh Dia kata minhu au kathura mimma qalla minhu au kathura, banyak atau sikit, nasiban mafruda. Satu yang telah ditentukan. Saya masih ialah kita juga banyak menemui anggota masyarakat yang kadang-kadang ada pandangan-pandangan tertentu dalam pembahagian harta.
kadang-kadang dia dah wasiatkan, itu tak apalah, mengikut wasiat yang bersaksi, wasiat yang telah ditentukan secara saksi atau mudahnya bertulis. Itu penting tapi kepada para bapa, para ibu kita lah tolonglah kalau nak berwasiat pun biarlah untuk kebaikan anak-anak yang kita tinggalkan. Kita bimbang kalau kita wasiatkan harta mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari. Kadang-kadang kita lihat sebab adik saya seorang peguam syar'i, kadang-kadang pelik tau. Kadang-kadang seorang ibu, seorang bapa dah wasiatkan harta kepada, dah serah, dah beri hebah kepada anak. Tiba-tiba anak tu ada masalah kemudian hari. Dia berujuk kepada mahkamah untuk meminta balik harta. Dan anak pergi pertahankan hak. Kadang-kadang saya fikir sanggup masuk mahkamah berlawan antara anak dan bapa. Ini penyakit harta sebenarnya. Penyakit harta. Jadi bukan saya kata bukan mudah untuk bukan mudah untuk melawan nafsu dalam harta ni. Dan satu lagi kepada anak-anak ini banyak sangat berlaku, dan waktu saya masih mengajar dulu pernah bawa pelajar buat khidmat masyarakat ke rumah orang tua. Seorang bekas jutawan tinggal di rumah orang tua. Dia kata makcik dulu ada rumah, banglo, ada harta. Makcik pindahkan nama kepada anak perempuan yang menjaga saya. Dia belum jaga lagi, dia dah jangka kan kita kalau ada anak, rasa rapat dengan kita, anak bongsu utamanya, terasa dia lah nak jaga kita, kita pun bagilah dia harta. Pujukan, kadang-kadang ibu ni buat pujukan supaya anak dia duduk dengan dia. Kemudian apa terjadi? Dia mendapat menantu yang sebenarnya mungkin asalnya bagus, dia mahu berniaga, dan bila berniaga menghadapi masalah keuangan, dan dia memujuk isterinya untuk menjual rumah tersebut dan tinggal beli rumah yang agak kecil yang lain, dan tinggal juga dengan ibu tadi, dan ibunya juga setuju. Dia of course lah, seorang ibu ni selalunya lembut hati dengan anak-anak. Kemudian apabila menghadapi lagi masalah, rumah itu dijual dan mereka menyewa rumah yang lagi kecil dan tidak boleh menampung lagi ibunya. Terutamanya dia merasakan bahawa ibunya perlu perbelanjaan, perubatan. Ni kita dah tua kan, macam-macam lah. Orang tua ni jangan diingat orang tua ni banyak duit. Kadang-kadang duit orang tua ni banyak pergi kepada perubatannya. Dah tak makan dah. Sebab tu bonda selalu cakap, tak payahlah cerita pantang-pantang dengan orang tua ni. Dia tak akan lalu dah makan ayam, tak akan lalu dah makan daging. Dia tak beli dah yang tu. Yang dia beli ialah rawatan perubatannya, dan sekarang rawatan perubatan bukan murah. Jadi dia tak mampu. Pendek ceritanya macam tu lah. Dan akhirnya dia membawa ibunya ke rumah orang tua. Dan anak ibu tadi reda, kerana dia kata dia tak sanggup melihat kesusahan anak perempuannya tadi. Dia sentiasa bergaduh dengan suaminya atas masalah keuangan. Jadi dia lebih reda duduk di rumah orang tua. Jadi sebab itu kalau nak berwasiat, nak memberi hebah kepada anak-anak, fikir bukan sekali, bukan dua kali, fikir 3 kali. Sebab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita berlaku adil kepada anak-anak. Jangan fikir bahawa si A akan jaga saya, si B akan jaga saya, maka saya bagi dia harta yang banyak. Sangat banyak berlaku yang diberi itu tidak mampu pun untuk menjaga orang tuanya di hari orang tuanya memerlukannya. Waliyahzubillah. Okey, saya kembali kepada cerita pesaka tadi. Jadi oleh itu,
baik lelaki baik perempuan ada haknya, hanya mungkin tidak sama. Saya tadi pergi ke situ kerana menceritakan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kalau banyak harta yang dibagi, banyaklah. Itu pun ada juga yang tamak. Kalau sikit, sikitlah. Kalau tak ada langsung, kadang-kadang itu lebih aman dunia. Ya. Okey. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya, ayat lirijali nasibun, kalau tadi ayat sebelum ini kita bercerita ada sebab nuzulnya, ayat ini juga ada sebab turunnya ayat ini. Ada sebab turunnya ayat ini. Dia kata, saya bacakan apa yang ditulis oleh Qurtubi dalam kitabnya. Lamma zakarallahu ta'ala amrul yatama wasila bizikril mawaris. Wasalahu bizikril mawaris. Ketika setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang urusan anak yatim, disambung dengan menyebut tentang pewarisan. Nuzilat ayah fi Aus bin Thabit al-Ansari. Ayat ini diturunkan sempena masalah ataupun adanya berkaitan pewarisan berlaku kepada Aus bin Thabit al-Ansari. Tufiya wa taraka imra'a yuqalu laha Ummu Kuha. Dia meninggal, Aus bin Ansari ini meninggal, wafat maksudnya, dan dia meninggalkan seorang isteri yang dikenal sebagai Ummu Kuha. Wa thalatha banat, dan dia ada 3 anak perempuan. Faqama rajulani huma ibna ammil mayyit wa wasayahu yuqalu Suwaid wa Arfihah. Dia kata, dan ada setelah dia meninggal, tinggal Ummu Kuha dengan 3 anak perempuan, maknanya semua anak perempuan. Ini biasa dalam masyarakat kita pun macam tu. Kadang-kadang bila ayah meninggal, tinggal semua anak perempuan, isteri pun mestilah isteri perempuan kan. Jadi orang lain mungkin ada yang tamak dengan hartanya, memandangkan dia perempuan, lagi-lagi pula di zaman jahiliah. Di zaman jahiliah perempuan tidak mewarisi. Kanak-kanak juga tidak mewarisi. Ini zaman jahiliah. Janganlah kita nak ikut zaman jahiliah pula kan. Ayat dah turun ni jelas. Kemudian dia kata, faqama rajulani, dan ada 2 orang anak saudara ibna ammil mayyit, maksudnya sepupu kepada si mati, iaitu dikenali sebagai Suwaid dan Arfahah. Fa akhaza malahu, dia ambil hartanya. Dia kata, oh ya, aku sepupu ni laki-laki hebat gah, sado, kena dengan makcik kan. Makcik aku ni lemah perempuan, anak dia semua perempuan, maka dia ambil hartanya. Saya cakap je, dia tak cakap macam tu lah kan. Tetapi yang pentingnya dalam cerita ni, dia ambil hartanya, walam yu'taya imratuhu wa banatahu syai', dan dia tak bagi pun isteri, iaitu dia tak bagi Ummu Kuha tadi dan juga anak-anaknya sikit pun. Wa kanu fil jahiliyah, perkara ini dalam zaman jahiliyah. Kemudian dia pergi, jadi Ummu Kuha ni pergi bergadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ingat sahabat sekalian, maaf kadang-kadang baru bercakap-cakap telefon bahasa pasar ni, nak live pun dia cakap. Dan dikata maaf Ummu Kuha ni pergi bertemu dengan Rasulullah dan mengadu hal bahawa hartanya telah diambil oleh anak saudara suaminya, iaitulah sepupu kepada Ibnu Ammil Mayyit, sepupu kepada si mati, bukan sepupu kepada yang ditinggalkan, tetapi sepupu kepada si mati. Maka faqala, kemudian Rasulullah panggil kedua-duanya.
dan dia berkata faqala ya Rasulullah waladuha la yarkab farasan wala yahmilu kallan wala yanka'u aduwan. Dia kata dia nak cakap lah sebenarnya, tapi dia tak kata perempuan, dia kata yang ditinggalkan itu tak boleh tunggang kuda, tak boleh pun melawan musuh. Maksudnya kalau hartanya datang musuh, datang binatang ke apa ke nak kacau, dia tak mampu nak jaga. Mudahnya begitulah maksud kata-kata Suwaid dan Arfajah tadi. Kemudian Rasulullah pun cakap, insirifa hatta anzur ma yahdus lahun ma yuhaddisullahu li fihinna. Kamu pergilah dulu, dia kata, sehinggalah nanti Allah berikan pengajaran bagaimana nak uruskan harta wanita ini. Lalu turunlah ayat ini. Bila Rasulullah sendiri pun tidak tahu menjawab, sebab masa itu belum turun lagi ayat ini, tidak tahu menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Suwaid, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Maksudnya wanita ada bahagian yang boleh yang diwarisi, lelaki juga ada warisi. Maka menjawablah persoalan Ummu Qahah tadi. Maksudnya mereka, Ummu Qahah ni juga ada hak untuk mewarisi daripada suaminya, al-aqrabun, dan anak-anaknya juga berhak mewarisi daripada bapanya. Okey? Dan nanti dia akan terangkanlah dalam ayat seterusnya berapa bahagian. Saya sebutkan saja di sini, iaitulah Ummu Qahah tu dapat 1/8 sebab dia ada anak. Kemudian 3 orang anaknya itu kerana 2 ke atas, kalau tak ada saudara lelaki, dia akan dapat 2/3 daripada harta. Dia kongsilah 3 orang. Dan isteri dapat 1/8. So tak bolehlah Suwaid dan Irfahah tadi ambil semua harta itu. Dia, isteri tadi ada hak. Sebab itu nanti dalam ada penjelasan, seterusnya bapa boleh dapat harta, saudara lelaki boleh dapat harta, tetapi ada masanya dia terhijab ataupun dia tidak dapat sekiranya ada waris yang lebih dekat. Tapi kalau tidak ada waris lelaki macam ni, maka dia boleh dapat. Jadi untuk penerangan ini ataupun penjelasan awalan ini, kita tahu bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mahu memberi keadilan kepada wanita, kepada wanita. Jadi please kepada yang kata Islam tidak adil kepada wanita, Islam melakukan diskriminasi kepada wanita, ini patut difahami dengan jelas, patut difahami dengan jelas bahawa wanita itu ada bahagiannya dan lelaki itu ada bahagiannya, sehingga tidak menganiaya wanita yang ditinggalkan oleh lelaki, tak kiralah suami ataupun bapa, orang lain tidak boleh mengambil harta itu. Sekarang pun sebenarnya ada yang berlaku, bukan jahiliah saja. Kadang-kadang bila seorang wanita yang kematian suami, dan selalunya kalau bapa lelaki itu masih ada, dia merasa dia berhak. Terutamanya kalau isteri tadi baru kahwin 2 bulan, kahwin sebulan, suami dia meninggal, maka ibu bapa lelaki pun rasa dia lebih bertanggungjawab. Siapalah dia ni kahwin baru 2 bulan tiba-tiba boleh dapat harta. Tidak sebut di dalam Al-Quran kahwin 2 bulan, 3 bulan dia tidak dapat harta. Apatah lagi dia sedang hamil, maknanya dia ada furuk waris dipanggil dalam, ada anak, maka hukumnya adalah berbeza. Tidak boleh orang mengambil harta itu. Sebab saya pernah lihat dan pernah menerima pengaduan, bila seorang suami meninggal,
Masa tu perempuan tu ada anak, tetapi dia mungkin pihak lelaki itu memikirkan, pihak maksudnya mak ataupun bapa kepada si mati memikirkan dia duduk dengan saya 25 tahun. Dia duduk dengan isteri 3 tahun. Kenapa isteri itu mewarisi? Sayalah yang menjadi warisnya. Kamilah ibu bapa. Dia tidak begitu ya. Terutamanya kalau si mati itu meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Kedua-duanya si isteri tadi dapat, anak lelaki tadi dapat, anak perempuan pun dapat, bapa pun dapat. Tetapi mengikut bahagian yang telah ditentukanlah. Tidak boleh kita ambil sepenuhnya. Selalunya dulu masalah KWSP lah ya. Bila ibu bapa dulu boleh buat penama ibu bapanya. Mungkin waktu dia bujang memanglah penama ibu bapa. Saya pun dulu waktu bujang penama KWSP ialah abang. Tapi bila setelah berumah tangga, telah ada anak, penama mestilah anak, dan apabila diserahkan dia beritahu bahawa mesti mengikut faraid. Dan mungkin si mati tadi tidak tukar lagi penama tadi. Ini zaman penama, zaman tidak diserahkan untuk faraid lagi. Sekarang dah hukum fatwa kebangsaan mesti dibagi mengikut faraid. Dan apa yang berlaku, bapanya mengambil, membuat rumah, dan anak tadi, isteri tadi tinggal, orang kata bahasa mudahnya terkontang-kanting, nak makan pun tidak mampu. Tidak ada kerana isteri kebetulan tidak bekerja. Kalau bekerja pun sebenarnya hak dia, tidak boleh diambil. Apatah lagi dia tidak bekerja, sepatutnya tanggungjawab. Saya ulang lagi apa yang boleh sebut yang minggu lepas ataupun hari Ahad yang lepas. Tanggungjawab bapa kepada suami menjaga cucunya. Dia alihkan nafkah itu kepadanya selagi mana bapa itu mempunyai kudrat ataupun boleh mendapatkan harta. Tapi kalau dah tua tidaklah. Beralihlah pula kepada saudaranya. Jadi kita selalu lupa akan tanggungjawab ini. Selalu fikir bahawa mak dia pandailah cari duit. Sebab itu sekarang ramai ibu-ibu tunggal yang menghadapi masalah besar dalam menanggung anak-anak mereka. Kerana waris ataupun wali yang sepatutnya menjaganya tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Tidak mengikut cara Islam. Yang dia ikut ialah yang dia tahu bahawa hak lelaki, hak dia nak ambil harta si mati. Kita ni adalah anak tadi kehilangan bapa, isteri tadi kehilangan suami. Mengapa kita begitu begitu hilang perasaan kasih sayang dengan keturunan kita, anak kita dan isteri menantu kita yang telah pun menjaga anak kita dan melahirkan cucu kita. Saya tengok macam-macam kalau dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kubur pun boleh gaduh. Keluarga ni nak kuburnya dikuburkan dekat kampung di rumahnya. Si isteri nak kuburkan dekat dengan rumahnya. Lalu mereka tidak berbaik-baik hanya dengan cerita kubur. Ya Allah, kubur itu hanyalah tempat pemakaman jasad kita. Kalau kita nak mendoakan si mati, tidak perlu kubur itu jauh atau kubur itu dekat. Kalau kita meninggal di luar negara, kuburkanlah di sana. Kita tidak perlu mencari tempat yang bukan kita ni dikatakan menyayangi si mati, mengingat si mati apabila kita rajin pergi kubur. Ini istilah kita ni yang selalu tiap-tiap hari pergi kubur. Itu bukan menunjukkan kita terlalu maksudnya sudah menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai yang ditinggalkan. Bukan.
kalau letak kubur depan mata kita pun, tetapi anak-anak yatim yang ditinggalkan, kita tidak perhatikan, maka apa bakti kita kepada si mati? Apa bakti kita kepada si mati? Kita tidak didik anak-anak yang ditinggalkan, maka kita tidak ada bakti kepada si mati. Kubur, pergilah kubur setiap hari. Tetapi tidak pun berdoa, tidak pun mengaji, hanya mengaji di kubur saja. Mengaji, membaca doa bukan di kuburan, di rumah pun boleh. Jadi sebab itu saya rasa hairan kalau orang asyik cerita nak pergi kubur. Ialah kadang-kadang isteri, ibu, kadang-kadang ada sedikit kelegaan, kerinduan walaupun tidak bertemu di situ, tapi kita nampak di sinilah jasad anakku disemadikan. Tetapi kalau doa, kalau apa sahaja, dia sama saja di atas kubur ataupun di rumah. Sebenarnya menziarahi kubur itu adalah untuk mengingatkan kematian, bukan untuk pergi bercakap-cakap dengan suami kita, bukan untuk pergi mendayu-dayu, menunjukkan kesedihan kita kepada anak kita yang dikebumikan di situ. Tetapi untuk menenangkan hati kita bahawa kita juga akan kembali. Kita juga tidak ada tempat lain untuk pergi melainkan kuburan itu. Jadi jangan bergaduh pasal nak kubur di mana. Nanti akhirnya perkara yang kecil ini, perkara yang tidak memberikan faedah, boleh menyebabkan kita berporak-perandaan dengan menantu, bapa mertua, anak, dan macam-macam lagi. Apatah lagi tu, baru cerita kubur, belum cerita tentang harta yang saya dah ceritakan tadi, tentang kuburan, tentang segalanya. Jadi kita perlu war-warkan kepada semua bahawa pembahagian harta itu berkait rapat dengan silaturahim. Pembahagian harta adalah berkait rapat dengan silaturahim. Ketamakan kepada harta boleh menjadikan kita memutuskan silaturahim dengan orang yang akrab dengan kita. Al-akrabun, hatta adik-beradik, keluarga suami, keluarga isteri dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga saya lihat begini saya nak berikan contoh. Seorang wanita, dia mempesakai ataupun mewarisi harta daripada bapanya, dan dia anak orang kaya lah kan. Jadi banyaklah harta. Dan apabila dia mati, maka suami ada hak 1/2 atau 1/4. Dan keadaan ini boleh menimbulkan kekucar-kaciran kerana keluarga wanita tadi merasakan, kenapa suami ni? Kenapa dia boleh dapat? Sedangkan harta itu adalah harta warisan isteri tadi. Jadi perkara inilah yang kita perlu lihat. Perlu bincangkan secara, kalau banyak harta, ini boleh diwasiatkan. Maksudnya tidaklah sehingga suami tadi kosong, tak diberi apa-apa. Kerana wasiat semua kepada anaknya, maka suami yang tadi yang mencari nafkah, maka pula masa kahwin, masa suami ada, hartaku. Kamu adalah suami yang betul. Suami adalah bertanggungjawab bagiku makan. Bagiku pakaian. Jadi duit isteri tadi kumpul banyak-banyak. Akhirnya diwasiatkan semua kepada, dibagi semua kepada anak-anak. Ataupun dibagi siapa nak bagi. Dan suaminya ni lama-lama dah tua, lumpuh pula, penat kerja masa muda kan, cari duit. Letih, itu ujian. Dan akhirnya dia tidak ditinggalkan apa-apa. Kita ni sebenarnya warisan ini berkait rapat juga dengan perasaan perasaan kasih sayang, simpati dan sebagainya. Dan Allah dah atur dengan baik. Allah atur, Allah tentukan dengan baik. Kenapa kita nak melawan? Sebenarnya
kalau kita tidak mengikut apa yang ditentukan oleh Allah, itulah masalahnya. Sehingga kadang-kadang ada yang hidupnya menderita sedangkan asalnya dia kaya. Bukan kaya, maksudnya asalnya ada kemampuan, ada warisan yang ditinggalkan. Tetapi bila harta itu diambil semua oleh satu pihak, maka yang menderita tadi terus menderita. Ini hukum yang tidak sepatutnya lah. Dan samping itu benda sebut jugalah di sini. Jangan sangatlah mengharapkan harta pesaka. Benalah hidup sendiri, sebab kita juga akan mempesakakan harta, mewariskan harta kepada anak-anak kita. Dan itulah selalu orang sebut. Saya pun macam setuju juga. Ketika kamu dah tua, gunalah harta yang kamu ada. Jangan berusaha sangat untuk simpankan anak-anak, kerana akhirnya mereka menjadi bergaduh dengan harta. Baik tak payah tinggalkan apa-apa. Itu kalau anak-anak tadi yang dah tua-tua lah Kalau anak yatim itu perlu diingat, mereka tidak mampu mencari duit sendiri dan sebagainya. Okey. Jadi tadi dalam ayat Al-Quran yang ke-7 ini kita perlu faham bahawa semua yang berhak mendapatkan pewarisan yang disebut nanti dalam ayat seterusnya berhak mendapatkan warisan dan wajib diberi, wajib diikut pembahagian harta mengikut mengikut apa yang telah dijelaskan. Dan mungkin ada yang kurang jelas, kita boleh membaca pandangan ulama, dan kita ada beberapa tokoh di negara kita yang boleh membicarakan tentang pewarisan, tentang wasiat dan sebagainya. Saya pun tak kenal semua, tapi saya adalah kawan. Kalau nak tahu, kita ada saya ada kawan, lupa pula nama. Kita ada Zamro Muda, Ustaz Dr. Zamro Muda di UKM. Ada sahabat saya Liza Said. Boleh cari dia. Kalau tak tahu nak bagi harta, mintalah pandangan dia. Benda ni baca ayat Quran ni dari segi kepakaran dalam bidang itu tidak ada, tetapi fahamlah sikit-sikit. Bolehlah rujuk-rujuk hukum. Kebetulan ibu bapa saya meninggal tak banyak harta, jadi tak ada masalah sangatlah pembahagian harta. Jadi begitulah. Jadi kalau memang ada masalah, rujuk kepada pakarnya. Panggil untuk berbicara wakil-wakil, bukan panggil, maksudnya wakil-wakil waris tadi boleh mendengar secara jelas dan puas hati dan tidak menimbulkan tidak menimbulkan kepincangan ataupun tidak menimbulkan kehuru-haraan setelah perginya si mati. Okey, kita ada masa sikit, saya hanya nak lihat untuk ayat seterusnya. Okey. Ayat yang ke-8, kalau saya tak sempurna menerangkan hari ini, kita terangkan pada hari Khamis nanti. Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat pesaka, wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, mereka terdiri daripada orang yang hampir, anak-anak yatim dan orang miskin, hadir ketika pembahagian harta pesaka, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Okey. Inilah yang kita kita perlu ingat. Dalam pembahagian harta pesaka ini, ada kerabat yang terhijab ataupun tidak dapat waris, tidak pesaka. Contohnya, kalau si mati meninggalkan anak lelaki, anak perempuan,
maka sepupunya tidak dapat. Sepupu si mati tak dapat harta. Bapa saudaranya pun tak dapat. Sebab dihijab ataupun oleh anak-anaknya tadi. Tetapi bapa saudara tadi orang susah. Orang susah. Maka anak-anak yang dapat tadi, berilah, dia kata, farzuquhum minhu. Bagilah sedikit kepada dia, hadiah, sedekah. Dan katalah pula si mati ni ada anak saudara atau sepupu-sepupu yang yatim, yang tidak ada harta, pun begitu. Wal masakin, jiran-jiran ni tak ada hak dapat harta, tapi dia orang miskin. Dia tengok orang semua bagi harta berjuta-juta bagi, hulurlah sedikit. Farzuquhum, ini Allah ajar bagaimana kita menghormati orang di sekeliling kita. Adanya simpati, adanya kasih sayang, adanya ukhuwah, adanya silaturahim. Bukan kata ini hak aku lah ambil, aku nak bagi kamu, buat gapo. Taklah gitu. Jadi kita beri setakat yang kita rasa nak memberi, farzuquhu. Dan ulang lagi ayat yang sebelum ini kita baca sama, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Hari tu dia firman Allah ni walaupun diulang dia ada makna lain tau. Ni maknanya tetap sama. Berilah kata-kata yang baik. Qawlan ma'rufa, kata-kata yang menyenangkan hati mereka. Kalau hari tu fokus pada anak yatim, dalam ayat ini termasuklah ulul qurba, saudara mara, kerabat yang hampir, macam saya kata tadi, bapa saudara, sepupu ke apa ke, wal yatama, termasuk juga anak yatim, wal masakin, termasuk juga orang miskin. Saudara mara kita ni, ada sepupu sepapat kita, mak saudara sepupu tu dah ada anak pula, kita panggil dia anak saudara sepupu, dia orang miskin. Beri kata-kata yang baik, jangan kata, kamu ni, kami bagi harta pusaka mak kami, yang kamu datang sini terjengah-jengah ni nak buat apa? Kasar kan? Kasar dari segi makna dan itu nasi. Ada juga dia punya bunyi lembut, tetapi kasar dari segi makna. Macam itulah dek. Katanya rajin-rajin. Besok mati, anak tak ada apa-apa. Ngending harta orang. Bunyi lembut kan. Tapi hatinya mengguris hati. Please lah kita kena beri kata-kata yang baik. Kita pun kata, apa dek, ni untuk kamu. Bagi. Nanti dia kata, tak payahlah, tak payah. Ambil lah sayang, awak pun bukan orang lain dengan saya. Kan kaulan ma'rufah tu. Pada si mati ini, awak adalah bapa saudara, dia adalah bapa saudara sepupu kamu kerana dia sepupu dengan mak kamu. Macam itulah kan. Bunyi macam jauh, tetapi masih kerabat. Terutamanya kalau dia tinggal berdekatan dengan kita. Lainlah kalau tinggal jauh-jauh. Seorang tinggal di Malaysia, seorang tinggal di Indonesia, seorang tinggal di Saudi. Ada adik-beradik kita ni duduk jauh-jauh, susah juga. Tapi kita perlu beringatlah bila mereka saudara mara kita, maka kita perlu ingat bahawa mereka ada bahagian yang perlu diberikan. Jadi kita simpulkan ayat hari ini bahawa bukan mudah untuk bukan mudah, sebenarnya mudah saja. Jangan dipermudahkan maksudnya. Jangan diremeh-temehkan tentang harta pusaka. Apa yang telah ditentukan oleh Allah, patuhlah, ikutlah. Jangan kita lihat kerana dia kanak-kanak perempuan masih kecil, kita boleh ambil harta itu semasa dia masih kecil lagi. Kita lihat dalam keluarga ini perempuan sahaja. Mereka pula tak menonjolkan diri. Kadang-kadang ada orang ni belajar tinggi tapi dia tawaduk, malas nak bising-bising. Maka adalah orang mengambil kesempatan. Dia akan senyap je, ambil je. Tidak. Kadang-kadang sebenarnya orang yang tawaduk, tidak mahu diri, dia tak mau susah, dia tidak mahu memikirkan, tidak mau berbalah orang kata.
Tetapi kita tahu tak hatinya, reda atau tidak? Kita tahu tak bagaimana dia haknya bila diambil? Adakah dia kecewa orang ambil hartanya? Sekiranya ada perasaan itu, nanti di akhirat kita akan dipersoalkan. Jadi sebab itu Bonda selalu sebut, apa saja yang Allah sebut dalam Al-Quran, apa saja Rasulullah terangkan, ikut. Jangan kita kata, oh dia dah reda, dia okey saja, dia diam sahaja. Sebenarnya okey saja, diam sahaja itu belum tentu dia reda. Kita tidak boleh membaca hati orang. Kita tidak boleh membaca apa ada di dalam pemikiran orang lain. Kita tidak boleh mengatakan dia reda kerana diamnya, kerana kita tidak tahu hatinya. Terutamanya dalam pengurusan harta. Kadang-kadang kita, kalau suami kita tanya dia banyak kali, bang saya nak pergi sini, dia diam. Bang saya nak pergi sini, dia diam. Lama-lama kita fikir kebiasaannya dia bagi. Itu lain lah. Tetapi kalau kata, bang, harta ni saya nak semualah, dia reda. Kita pun kata dia reda. Tiba-tiba mati. Mati datang waris yang menuntut, mana harta tu? Dia kata dia dah reda bagi. Dari mana pembuktian dia reda tu? Ada saksi kah? Ada bertulis kah? Itu semua perlu dilihat. Dan ingat dalam pemberian harta, pemberi bukan saksi. Pemberi bukan saksi. Mesti ada orang lain. Sebab pernah terjadi, bila dah tua, maka si anak tadi datang membawa surat tanda tangan daripada maknya penyerahan harta. Bila si emak tadi dah meninggal, dia kata, ada tulis ni, siapa saksi? Mak lah dia yang bagi. Okey, tak boleh. Mesti ada saksi. Sebab itu kita ikut undang-undang. Kalau peguam saksinya, kalau pihak undang-undang saksinya, itulah saksinya. Tidak boleh. Sebab itu kita ikut. Kalau kita ikut semua cara-cara Allah membagi harta, tidak akan ada pergaduhan. Tidak akan ada berkecil-kecil hati. Tidak akan ada. Kadang-kadang kecil hati itu bukan dilihat di dunia, tetapi dilihat di akhirat. Mungkin kalau disebut dia reda tak apalah. Kalau dia tak sebut, itu masalah besar. Itu masalah besar. Sebab kita tak tahu sebenarnya. Sebab saya pernah dengar ada seorang memberitahu. Bila dia kata mak dia dah bagi harta ni, bagi semasa hidup. Harta ni kepada si Fulan. Kemudian dia memintalah, maknya tadi meminta anak-anak lain reda. Depannya mereka tak melawan maknya. Tidak melawan ibu tadi. Tapi di belakang saya dengar sendiri dengan telinga saya. Anak itu berkata, bukan duit RM100 kita nak reda. Tanah 5 ekar kot. Kami 5 orang. Bagilah 5. Jadi 1 ekar. Kalau duit 100, tak apalah kami reda. Ini masalah besar. Kita kena fikir tu. Dalam banyak hal, pemberian mestilah berlaku adil kepada anak-anak. Yang telah berlaku, kita tak usahlah fikir dan ungkit lagi. Tetapi kita yang ada pada hari ini, saya ulang sekali lagi, meskipun boleh, sebab kata, kalau mati nanti ikut faraid, masa hidup boleh hebah. Boleh hebah. Tetapi hebah ibu, hebah bapa kepada anak-anak mestilah adil. Adil juga memanglah tidak. Bukan berarti kalau seorang dapat 1 ekar, semua dapat 1 ekar. Tak. Mungkin ada sebab-sebabnya. Contoh, dia ada anak 3 orang. 2 orang ini belajar dan ibunya telah banyak mengeluarkan duit. Bapanya membelanjakan banyak duit, hantar dia keluar negara, jual itu, jual ini dan sebagainya. Akhirnya, bapa tadi mahu berlaku adil, maka dia kata,
Harta yang tinggal yang tidak kujual kerana menghantar si Polan ini pergi ke luar negara adalah harta yang tidak menggunakannya. Dan ini boleh, tetapi perlu jelas dan dijelaskan dan ada bertulis supaya memudahkan kemudian hari. Sebab kalau tidak ditulis, selagi itulah boleh menjadi ungkitan yang menjadi pergaduhan yang tidak baik, bermasa-masa muka di antara satu sama lain. Sedangkan kita menjaga silaturahim, bukan kerabat pun kita menjaga silaturahim. Apatah lagi sekiranya yang kita nak jaga itu kaum kerabat kita. Okey, saya kira setakat itu saja. Mungkin ulasan tidak panjang sangat lagi tentang faraid sebab kita akan ada satu ayat khusus yang secara jelas menceritakan tentang hukum faraid. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Kita ada pertanyaan ni, saya baca dulu pertanyaan ini. Pertanyaan saya, ayah sudah meninggal. Semasa hayat dia memohon rumah. Dalam proses permohonan ayah meninggal. Apa itu saya tak nampak Sehari selepas dikebumikan, baru lulus permohonan itu. Adakah rumah itu menjadi harta pesaka? Hanya jatuh pada faraid. Ibu masih hidup. Minta pencerahan kami adik-beradik. Semua perempuan. Terima kasih. Perkara ini memang selalu berlaku. Jadi di dalam hal ini, kita kena lihat nanti saya pun tidak berapa nak beri confirm juga dia punya penjelasannya. Siapa yang bertanya nanti, tolong PM saya kemudian untuk ingatkan saya memberikan penjelasan secara ni. Kerana harta itu tidak jelas lagi menjadi harta semasa hayatnya. Walau bagaimanapun, oleh kerana permohonan itu lulus untuk dia, maka dia menjadi hartanya. Jadi saya kira sekiranya ini kita pun ada juga yang dikatakan walaupun saya kata ikut hukum Allah, memanglah kita ikut hukum Allah. Kalau tiada tempat tinggal untuk ibu dan anak perempuan tadi, biarlah dia tinggal dulu di situ. Kemudian kita selesaikan hukum waris. Kemudian hukum waris ni juga bukan berarti kalau rumah semua orang dapat rumah, satu rumah tu nak dibagi-bagi, tidak. Kita boleh menilai harga yang harta itu. Contoh kalau ini dapat rumah, nilainya berapa, dia ni dapat tanah, nilainya berapa, ni dapat duang, ni nilainya berapa. Kerana bila nanti oleh kerana dia ada anak perempuan, tidak ada anak lelaki maksudnya, mungkin si bapa ataupun adik-beradik berhak juga mendapat harta. Maka di sinilah yang dikatakan adanya belas ihsan, kerana mungkin tidak ada tempat tinggal kepada ibu tadi, kepada isteri tadi dan anak-anak perempuannya. Maka adik-beradik lelaki, saya ulang sekali lagi, kerana ini berkaitan, kalau selagi anak-anak perempuan itu tidak berkahwin, maka adik-beradik suami perlu wajib menjaga, memberi nafkah kepada anak-anak perempuan tadi. Tetapi kalau dia dah bersuami, berpindahlah tanggungjawab itu kepada suami. Jadi berkaitan dengan rumah tadi, ada perkaitannya dengan apa yang saya sebut tadi. Kalau dah tentu memang you tanggungjawab you menjaga dia dengan rumah dia, maka kenapa nak ambil, kenapa nak dijadikan pesaka? Tapi nanti oleh kerana rasa saya ini bukan timbul masalah, yang masalahnya ialah bagaimana nak membagi. Harta pesaka ini boleh dibagi dengan nilai. Sebab kalau nak, siapa dapat rumah, ni dapat rumah ni. Lepas tu nanti tak sama lah sebab penilaian rumah tidak sama. Penilaian harta lain tidak sama. Penilaian kereta. Dia kata kau dapat kereta, kamu dapat rumah, kamu dapat tanah. Ni nanti berlaku tidak adil. Jadi kita
apapun kita berterus terang dan membahagi dengan secara tepat. Kalau siapa tadi yang bertanya, Noriza Ali, nanti boleh boleh bunyi PM benda seterusnya untuk memberikan yang lebih jelas. Okey, dan saya kira saya tadi dah nak habis tapi terpandang pula soalan. Kita ni Norma Delima. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sudahi. Kita mohon kepada Allah supaya sentiasa memberi hidayah kepada kita dalam pengurusan harta. Jauhilah kami daripada tamakkan harta dunia. Jadikanlah kami tamak kepada perintah, menjalankan perintahmu, tamak kepada menjalankan ibadah kepadamu. Jauhilah kami daripada tamak kepada harta pusaka. Ya Allah, ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata min nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaita wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.